Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat YCam Studio. Jadi, kalau kita tengok setiap musim kan, JDT akan sentiasa membawa masuk pemain-pemain baru untuk memperkuatkan lagi skuad mereka. Walaupun mereka dah ada barisan pemain yang cukup solid, mereka akan terus mendapatkan pemain-pemain baru yang berkualiti tinggi. Untuk apa? Kita dapat lihat kemasukan pemain-pemain ini cukup penting untuk meningkatkan lagi skuad depth mereka. Namun begitu, di sebalik kehadiran pemain-pemain ini, ada beberapa pemain di JDT yang semakin lama semakin tenggelam. Kalau sebelum ni mereka ada peluang untuk bermain, tapi musim sekarang mereka semakin sukar untuk mendapatkan tempat. Jadi untuk video kali ni aku nak bersembang lah mengenai 5 pemain yang sudah tiada masa depan di JDT. Kelima, Fadli Saz. Fadli Saz menyertai JDT pada tahun 2014 dan merupakan antara pemain yang cukup lama bermain bersama dengan JDT. Akan tetapi kita dapat lihat dalam 2-3 musim terakhir beliau sedikit sebanyak bergelut untuk mendapatkan kesebelasan utama dalam pasukan. Malah beliau lebih banyak diletakkan dalam JDT 2. Untuk rekod musim lepas beliau gagal membuat sebarang penampilan dalam Liga Super bersama dengan pasukan JDT. Kalau musim-musim sebelum tu adalah juga dia main, tapi musim lepas langsung tak ada mat. Kosong. Memang main Liga Perdana je lah. Pada musim ni akhirnya beliau telah berhijrah dan menyertai Melaka United secara pinjaman. Bagi aku memang sudah tiba masanya lah untuk Fadli berhijrah keluar. Pindahlah main dekat mana-mana kelab pun. Posisi centre back dekat JDT tu dah memang sangat compact dah. Dengan ada Syahrul Saad, Shane Lowry, tambah pula Junior Estai, Mas Jordi Ahmad. Peluang Fadli nak bermain tu memang sangat sempit dah. Keempat, Syazwan Andik. Beliau merupakan antara pemain yang cukup perform sewaktu mewakili skuad bawah 23 kebangsaan. Selepas satu musim yang cemerlang bersama KL, beliau pulang semula ke JDT pada musim 2019. Namun begitu, Syazwan sukar untuk mendapatkan tempat dalam skuad utama dan lebih banyak bermain di JDT 2. Maklumlah, Corbin Ong memang tengah perform, lepas tu susah nak injet kan. Sikit sebanyak menyukarkan lagi peluang Syazwan untuk beraksi. Dan musim ini beliau juga dipinjamkan ke Melaka United. Bagi aku, kalau Syazwan pulang semula ke JDT, dia tetap akan masuk JDT 2. Sebab JDT dah ada Corbin Ong, lepas tu ada pula Daniel Ting. Mungkin lepas ni Syazwan boleh berpindah secara tetap. Kalau bukan ke Melaka, ada option mungkin ke Sabah. Jumpa balik dengan Coach Ong Kin Swee. Mungkin Coach Ong Kin Swee ada kaedah untuk kembalikan semula prestasi Syazwan macam dulu. Manalah tahu kan, lepas ni Syazwan boleh kembali mewakili skuad kebangsaan. Sayanglah pemain yang berbakat besar macam Syazwan tapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Ketiga, Azrif Nasrul Haq. Beliau merupakan seorang pemain yang cukup versatile kerana mampu bermain di pelbagai posisi seperti bek kanan, sayap kanan dan kadang-kadang diletakkan di posisi bek kiri. Sebelum ni beliau pernah mengalami kecederaan yang mengakibatkan beliau terpaksa berehat panjang. Kemudian beliau berjaya pulih dan sempat membuat 9 penampilan bersama JDT pada musim lepas. Akan tetapi pada musim ni, dengan kemasukan Syahmi Safari, beliau telah diturunkan pangkat ke JDT 2. Pada pandangan aku, peluang nak main dengan JDT mungkin dah semakin susah lah. Sebab dekat posisi bek kanan dah ada Matt Davis, Syahmi, Ash Kunalan. Kalau dia decide nak stay dekat JDT, dia akan main dengan JDT 2 jugalah. Walaupun main dekat Liga Perdana, at least yang penting gaji tak sangkut. Kedua, Ash Kunalan. Beliau juga merupakan antara pemain yang cukup senior dalam skuad JDT. Sejak tahun 2015 lagi mat. Bermula sebagai pemain sayap, kini bermain sebagai bek kanan. Pada usia 36 tahun, Kunalan mungkin sudah berada di penghujung karier beliau. Walaupun beliau dah tak segagah macam dulu, tapi beliau still lagi mampu untuk menyumbang sesuatu untuk pasukan. Pada musim ni, beliau hanya membuat satu penampilan sahaja untuk JDT. Kat sini, kita nampak yang Kunalan dah jadi pilihan ketiga untuk posisi bek kanan. Pada usia sebegini, logiklah kan kalau beliau jarang bermain. Dan aku tak rasa yang Kunalan akan berhijrah keluar. Mungkin beliau akan bersara di JDT. Tapi bila, kita tak tahulah. Mungkin hujung tahun ni, mungkin tahun depan. Itu semua atas keputusan Kunalan sendiri. Tapi kena ingat, Kunalan tetap akan dikenang sebagai antara legend di JDT. Dan yang pertama,
Zulhilmi De Paula. Sampai sekarang aku tak boleh brain macam mana De Paula ni boleh join JDT. Mungkin sebab status dia sebagai pemain naturalisasi lah. Kalau sebagai import aku rasa memang TMJ minat pun nak sign dia ni. Tapi tak dinafikan De Paula sama muda-muda dulu memang cukup laju lah, cukup bisa. Tapi itulah cerita dulu-dulu je lah. Kat JDT De Paula makin lama makin menyendu. Musim lepas adalah juga kita nampak De Paula ni main kan. Tapi musim ni De Paula terus hilang dari radar. Time training je nampak. Time gain hilang. Walaupun Bersen sebelum ni injet time lawan Sabah, tapi De Paula still lagi tak ada peluang nak main kan. Syafiq Ahmad, Hazwan Bakri dan even Fernando Rodriguez duduk lagi depan dari De Paula. So kat sini kita boleh nampak tanda bahawa De Paula dah tak ada masa depan kat JDT. Mungkin musim ni musim terakhir beliau lah bersama di JDT, dan kalau beliau berhijrah pada musim depan, agak pasukan manalah kan yang berminat untuk mendapatkan khidmat the greatest Zulhilmi De Paula ni. Jadi itulah pemain yang pada pandangan aku mungkin sudah tiada masa depan di JDT. Ini adalah berdasarkan pandangan dan pemerhatian aku je lah. So mungkin Sekmo juga ada pandangan Sekmo sendiri. Kalau ada, jangan lupa untuk komen dekat bawah. So itu saja Sekmo untuk video kali ni. So aku harap Sekmo boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.